Assalamualaikum, selamat pagi. Kak K tengah acah-acah jogging. Gitu dah, acah-acah jogging. Hari ni Kak K nak share mengenai kawan Kak K. Sementara I still have this feeling, so better I talk to you. Either you want to listen or you don't want to listen, it's okay. They have about, on average, more than 1,000 people lah have been downloaded Kak K punya podcast ni. Amazing. Harap-harap adalah impak bila korang dengar podcast ni. Aku pun tak tahulah. Part of the platform yang Kak K cuba nak buat within my capacity. Kak K cuba nak memenuhkan. Kak K ada masa berjoging, berjalan. Kak K perasan benda tu. Jadi masa-masa tu Kak K nak maksimumkan dengan penggunaan podcast. Takat mana yang aku mampulah. Sementara Kak K boleh ni, Kak K bawa lah. Sebab aku kan woody woodpecker. I have so many things, idea. Ada banyak sangat idea. Decluttering sana sini. So just keluarkan semua di idea. Kita tak tahu siapa yang dapat manfaat. Siapa yang dapat manfaat tu dapatlah. Yang tak dapat macam tu pun, it's okay. Dengar je lah suka-suka sampai potong bawang tu Cik Senah. Daripada dengar lagu entah apa-apa Metallica gitu. Cik Senah dengar je lah aku bebel ni. Anyway, pagi ni Kak K nak cerita pasal kawan Kak K. Kawan aku ni pandai gila nak mati. Belajar pun antara top school dekat Malaysia ni. Antara top school babe. Cerita dia bukan simply top, memang super top lah. Ni bukan MRSM ni, lebih-lebih lagi daripada MRSM. Lepas tu dia dah habis degree, dia sambung master kat UM. Pun power juga. Bapak dia pengarah, mak dia cikgu. Adik-beradik dia semua perempuan. Semua hebat-hebat belaka. Jadi dia ni belajar sort of biology macam tu, tak silap Kak K. Dan sangat hebat lah. Kerja pun lepas grad tu dapat kerja kat Heritage SCC. Lepas tu dia kahwin dengan laki dia. Laki dia ni ngorat dia masa time belajar dulu. Aku lupa lah cerita dia macam mana. Laki dia tak nombor ke tak bunga macam tu lah kat kereta. Tu dia kenal-kenal macam tu. Dia terus suka. Dia ni karakternya eagle. Kau tahulah orang eagle dia mana nak fikir. Dia rasa mamat tu macam okay, ada masa depan, pandai. Dia pun on lah. Standard lah eagle. Bukannya benda-benda lain dia pandang. Dia pandang kau pandai ke bodoh. Dia tak kawan orang bodoh-bodoh sangat. Jarang jumpa eagle dapat pasangan yang pelik-pelik sangat. Jarang. Anyway, so to be happen laki dia sekarang pun kerja power juga. Gaji laki dia sekarang dah 25,000 katnya. Gaji dia pun dah 15,000. Professional lah dua-dua ni. Dia ni masa Kak K awal-awal buat bisnes dulu, dia sukalah join saja-sajalah buat bisnes foto dulu. Saya saja je suka-suka. So dia join lah sekali saya saja. Lepas tu kita nampak pattern lah macam mana eagle dengan woody woodpecker. Kak K boleh duduk dalam industri foto tu sampai sekarang. Kak K masih shoot newborn. Kak K pilih tak banyak, tapi masih attend the talk. Kak K masih bagi talk mengenai foto, especially newborn. Kak K masih lagi ada pameran, masih lagi buat exhibition kat luar negara pun masih ada lagi. So walaupun tak actively pergi shoot macam dulu sehari 5 baby macam tu, walaupun tak actively, tapi aku still lagi dalam industri ni, tak keluar. Maksudnya extend lagi, dah ajar pula orang kan. So what I did, nampak bezanya dia buat bidang kamera tu, tapi tak lama. Dia tukar bidang lain pula. Tukar. Banyak benda dia tukar. Kat situ nampak lah eagle punya objektif bukan passion, tapi benda yang boleh bawa dia pergi jauh. Kat mana yang boleh jadikan dia lebih bagus, kat mana yang boleh jadikan dia lebih hebat, dia akan pergi. Tu eagle. Dia don't mind kawan dengan orang macam Kak K. Sebab Kak K adalah the doers. Sembang kau sembang, yang buat kerja tu aku akan buat. Dan dia akan nampak lah. Tapi dia sendiri tahu dia boleh buat ke tak. Dan dia sendiri tahu how big benda tu boleh pergi. Sebab ramainya eagle, bukan semualah. Kita boleh cakap dalam data Kak K je lah. Kita ada dalam 70,000 kan data sekarang. To date ni kita ada buat 70,000 kan. Kita boleh kata ramai juga. Kak K tak cakap majoriti Kak K cakap ramai juga eagle yang objektifnya duit. Objektifnya adalah kejayaan. Dia tak cakap lah spesifik duit. Tapi dia mengukur banyak perkara yang dikira berjaya tu melalui material. Kalau
orang yang influencer, Kak Kir ni tak berjaya lah. Sebab baru je 66,000. Pada dia berjaya tu mungkin 600,000. So benda tu diukur. Perkara-perkara tu diukur sebagai kejayaan. Duit dalam bank, kalau ada 50,000 tu tak berjaya lah. Dia kena ada 500,000. Kalau pakai kereta emas tu tak berjaya lah. Dia kena pakai Hummer. Contoh. So dia memang mengukur to the material lah. Mengukur pada material. Dan merasakan this material solve problem. So dah lama Kak Ki tak lepak dengan dia. Kak Ki lepak lah dengan dia. Bila Kak Ki lepak dengan dia, Kak Ki nampak lah ada ideologi. Dia ada idea of bila kau ada duit, kau tak ada masalah. Dia ada idea macam tu. Sebab dia kata keluarga belah suami dia tu banyaknya yang tak ada duit. Belajar sekolah agama pun tak ada duit. Bila tak ada duit, banyaklah problem. Tak boleh tengok mak lah, itulah, inilah. Macam dia, bila dia ada duit, suami dia time sekarang ni COVID, orang semua kena buang kerja, apa semua, dia ada duit. So dia less problem lah. Dia tak nampak problem kat mana, tak ada. Tak ada apa nak disolvekan. Dia sentiasa grow. Dia kata dia tak faham kenapa orang semua ni ada masalah kecil-kecil tak settle. Sebab dia kalau ada masalah, dia tolak tepi semua. Dia fokus selesaikan masalah tu, terus settle. Dia fikir pada solution. Itu kekuatan eagle lah. Dia fikir pada solution. Anak nangis, okay, apa kita nak buat? Okay, cari bibik. Berapa nak bayar? 2,000. Okay, apa kerja kita nak buat untuk dapatkan 2,000? Okay, cari kerja. Buat. Dapat 2,000. Pak, dapat. Problem solve. Itu eagle. Kalau eagle yang dengar, dia akan cakap, betul lah. Itulah yang patutnya kita buat. Ya. Betul? Pada eagle. So, what best for you doesn't mean best for others. Lepas tu, dia bukanlah Kak Ki cakap dia tak sensitif. Dia menghina. Level tu dia, Kak Ki cakap dia punya level menghina dugaan orang lain. Menghina kesusahan orang lain. Memperlekeh kesusahan orang lain. Yang pada dia tu kecil. Sebab bila dia guna ayat, aku tak tahulah apa yang orang susah sangat ni. Kalau aku jadi dia ni, aku settlekan terus. Banyak benda aku buat. Tak settle. Ini adalah dugaan orang senang. Dugaan susah tu susah. Dugaan senang tu lagi susah daripada susah. Pada siapa yang faham, contoh dia Woody Woodpecker, Mama Lion dengan Eagle. Kalau dengar ni, dia macam apa Kak Ki nak cakap ni? Betul apa dia buat? Apa yang susah? Apa yang senang? Jika kalian berfikir macam tu, nak bagi tahu korang sedang tidak menggunakan otak. Korang tak nak fikirlah. Sebab korang nak solution. Memang solution tu adalah satu benda yang perlu guna otak. Tapi solution tu sebenarnya bukan nombor satu kau kena buat bila ada masalah. Orang kata, Mak Saleh kata, ada masalah fikir solution. Ada masalah fikir solution. Kau ingat letak solution settle semua masalah. Kau berhubung dengan robot ke kat dunia ni? Kau tak berhubung dengan manusia. Kau ingat semua orang macam kau. Fokus objektif dia duit, material, kejayaan. Kalau orang macam ni, dia bila fokus dia sangat jelas. Material, kejayaan, duit. Bagus tak? Bagus. Tapi kita kena faham satu konsep. Semua benda dalam dunia ada kelebihan dan ada kekurangan. Fair and square. Semua benda mesti ada flip the coin. Mesti ada dua konsep yang dia flipping the coin. Mesti ada benda tu. So, bila kau ada fokus yang sangat jelas macam tu, dalam bisnes memang bagus. Dalam kerja, career bagus. Tapi kalau dengan manusia, perkara tu tak bagus. Kenapa? Bila kau jelas kan, ada satu pokok tinggi, aku nak ambil durian yang atas tu. Durian yang atas tu menentukan kehebatan, kejayaan. Betul, kau akan fokus kat atas tu. Kau akan naik. Aku akan naik, tak kira macam mana. Aku akan naik. Aku akan cari jalan. Ya, masa kau cari jalan tu, kau tak perasan pun berapa banyak semut kau pijak, rumput kau pijak. Kita andaikan benda tu adalah orang-orang di sekeliling kita. Berapa banyak hati yang kau sakiti. Berapa banyak jiwa yang kau tak perasan pun apa dia rasa dengan kau. Kau tak perasan pun. Sebab objektif kau satu, durian kat atas. So, bila you put the material in front of you, hati kau memang tak ada, dik. Mati.
Mungkin ada yang beranggapan kata, Kak K ni cakap macam orang tak payah ada impian kak. Bukan aku cakap orang tak ada impian. Bukanlah aku nak menggalakkan kau tak ada impian. Tak. Aku punya point sekarang ni, kau nak ada impian, kau nak ada apa tu semua suka hati kau. Boleh. Tak ada masalah. Tapi itu bukanlah satu-satunya benda yang kau kena fokus dalam hidup kau. Ada banyak lagi benda-benda lain yang kau boleh fokus dalam hidup kau. Kau mati nanti, orang tahu kena kapankan kau. Orang kena sembayangkan kau. Bayangkan kalau orang-orang tu ada terasa hati dengan kau. Yang kau pun tak tahulah. Biasalah. Kalau isteri eagle, isteri mama lion, isteri woodpecker, isteri acah honeybee tu, tak tahulah. Saya dah tanya dah dia, apa masalah? Tak tahu, dia pun tak cakap. Oh, aku rasa nak pukul je bila dengar orang cakap macam straightforward. Kau ingat, semua orang heartless ke macam kau? Semua orang tak ada hati macam kau? Semua orang keras, kering jiwa dia macam kau? Bila tengok orang lain punya masalah, boleh simply cakap macam tu. Simply cakap, aku tak faham masalah dia orang ni. Benda macam ni boleh settle pun tak boleh settle. If you ada this kind of idea, you tak ada empathy tau. Bila Kak K cakap tak ada empathy dekat Eagle cakap apa? Saya sedekah banyak gila kot. Saya baca Quran, saya ni, dia akan tiba-tiba duduk dalam defense mode. Tiba-tiba duduk dalam defensive mode. Saya dah buat tu, saya dah buat ni. Saya bayar banyak ni untuk orang ajar anak saya mengaji kat rumah. Saya busy kan suami saya buat tu, buat ni. Aku cakap dengan dia, aku cakap kau jangan marah. Kak K pula silapnya aku pergi cakap. Sebab dia kawan aku lah konon-konon. Patutnya aku tak payah cakap. Aku pun satu. Aku dah ajar orang lah. Kalau ada kawan-kawan, tak payah kau nak sembang ilmu yang kau ada. Yang aku ni pergi attach. Nak ceritanya, aku ni sayang kat dia sebab kita buat masa kita naikkan bisnes kita tu susah sama-sama. So masa susah tu, aku attach tau. Attach ni memang aku sayang lah sebab dia ada the moment macam Photolicious punya page tu sekarang ada berapa? 155,000. Dia ni ada masa page tu 1,800 orang. Dia ada masa tu. So dia sama-sama give the idea dan turunkan tangan kaki tulang. I feel very attached. Ni kawan, cerita kawan. Bukan cerita boyfriend tau, cerita kawan. Korang pun sama kan? Mesti korang ada kawan-kawan yang attached macam tu kan? Aku ada. Bila aku ada, aku terlupa yang kita dah outgrown each other. Outgrown ni maksudnya, kalau dulu dia suka duit, sekarang dia lagi suka duit. Kalau dulu aku passion, aku suka fotografi tu passion, sekarang ni aku lagi into my passion dalam human behaviour. Dia adalah extended of passion. Maknanya kita dua-dua grow. Tapi grow dah pada cabang yang berbeza. Kita dah tak boleh cakap benda yang sama. Kita dah tak boleh duduk satu ideologi, dah tak ada satu belief system, dah tak ada satu kepala dah. Dah tak sama. So kita tak boleh cakap benda yang lain. Sepatutnya bila kita jumpa kawan-kawan macam ni, cari union, whatever, kita tak perlu cerita pasal benda-benda yang ada sekarang. Tapi nak bagi tahu korang, aku sendiri pun sama je buat silap. Tak payahlah nak sembang, aku pun sama buat silap. So what I did is like, aku cakap kau jangan terasa tau. Aku ni ada banyak case aku handle. Semangat sebab kita jumpa kawan. We thought our kawan ni so believe in us. Kita ingatkan kawan kita ni sangat melihat kita macam mana orang lain melihat kita. Aku ni Kamal yang share pada korang benda-benda macam ni. Aku tahu benda tu, aku pun lupa. Nak cerita. It's normal. It's really normal. At least aku kena ingatkan diri aku over and over again. Kena ingatkan diri sendiri. Anyway, cerita dia. Kat mana aku tadi? Yang tadi tu. Kak K kata, aku sendiri pun lupa the real thing behind friendship ni. Kalau kita macam Kak K dulu tu, kawan Kak K tu, it's like back 2006, 2007 kan. Time tu, kita tak boleh beli balik masa tu. I cannot buy 2007. Aku tak boleh beli the moment. Aku tak boleh beli rasa bahagia tu, aku tak boleh beli. So aku pernah bahagia dengan dia. Jadi aku sepatutnya tidak membawa new ideology aku. Tidak membawa cerita-cerita baru aku. Tapi perempuan si Kamal ni tak sedar diri, semangat. Oi, kau tahu tak? Aku sekarang ni buat kes-kes ni, ada banyak kes. Pagi tadi aku dah settlekan 3 kes. Seronok cerita. Kes ni very interesting tau. Ada kes ni gini. Ada beberapa kes ni macam kau.
Macam aku? Dia kata, kenapa? Yelah, kau tu suka ambil role suami kau. Kau pun nak sama jadi suami. Dulu, kau nak beli baju anak, kau nak beli pampers, kau nak beli makanan, kau nak hantar anak tuition. Small decision yang melibatkan harga bawah RM200-300. Kau buat je, kau tak heran nak tanya lelaki kau. Tapi sekarang, kau cerita tadi, kau buat decision beli rumah, beli kereta, whatsoever, tak melibatkan lelaki kau pun. So, harga dia pula, harga dah $500,000 punya harga dah. Kau dah ambil role suami kau tu. Kau tak jadi suami dah. Kau tak jadi isteri dah, kau ambil role suami kau. Oh, marahlah si Eagle bila cakap macam tu. Muka dia berubah. Masa tu kat kita sedar, alamak, kenapa aku boleh cakap macam ni? Dia ni tak ada ilmu. Orangnya tak ada ilmu dan dia tak ada, bila tak ada ilmu, dia tak ada awareness macam kita ada. Bila tak ada awareness macam kita ada, dia tak ada konsep nak faham. Dan benda tu semua datang balik kepada perspektif dia. Dia memandang Kamalia Kamal ni, Kamalia Kamal lah. Macam keluarga kita, bila keluarga kita pandang kita ni macam biasa, dia tak ada rasa apa-apa. Tapi bila ada orang lain cakap kita hebat, baru keluarga kita macam, oh hebat So benda tu lah. Sebab dia kenal kita terlalu banyak pada waktu dulu. Dia tak kenal kita sekarang. 10 years after, kita tak lagi jadi macam diri kita yang dulu. Kan? So, Kak K ni yang bebal. Pergi pula semangat cerita. Nak sharing the case lah. Lepas tu dia mengamuk. Dia cakap, oh aku dah buat ni, buat tu. Aku dah pasang shield lah untuk husband aku. Gini. Aku dah buat semua dah untuk husband aku. Tu Kak K cakap, betul lah. You did the right thing. Kau tak ada masalah pun. Aku ni men-sharing the cases. Tu dia cover balik sis. Mampus aku pergi cakap dengan orang yang salah. Lepas tu everything look okay. Aku tahu dah Eagle ni dia takkan okay. Dia takkan puas hati. Lepas tu dia balik. Besok pagi tu dia message aku, sis, message voice note. Cakap, aku rasa tak selesa lah cakap semalam. Aku pun nak grow. Aku pun nak betulkan mana yang silap dalam aku punya marriage. So aku telefon lah lelaki aku. Aku cakap, dia okey ke aku ni dominant? Aku ni buat keputusan kecil-kecil tak tanya dia. Aku ni make all these things. Aku mudahkan kerja. Nak tunggu dia kan lambat. So aku tanyalah dia. Lepas tu dia gelak. Dia kata, tak ada masa lah benda kecil-kecil tu nak terasa. Lepas tu Kak K cakap, betul lah tu. Aku cuma sharing je the case dengan kau. No story. Puaslah hati si Eagle bila suami dia cakap macam tu. Tapi Kak K nak share balik pada kalian. Dengar tak ayat suami dia? Mula-mula suami dia gelak. Apa maksud gelak? Bila maksud gelak tu apa? Bila maksud gelak tu benda tu betul wujud. Lepas tu ayat lelaki dia kata, tak ada masa lah nak terasa benda kecil-kecil. Maknanya suami dia terasa. Tapi suami dia memilih untuk let go. Benda kecil-kecil biar je lah. Kalau aku tegur pun tak boleh juga. Suami dia ada terasa. Kalau kita buat orang, lepas tu kan, kita terjatuh basikal. Kita terjatuh basikal. Kita pergi kat orang tu. Kita cakap, kau rasa kan aku terjatuh basikal ni sebab aku buat kau ke? Lepas tu orang tu dia akan senyum ataupun dia akan gelak. Lepas tu dia akan cover up. Tak adalah. Apa maksud dia? Maksudnya, itulah yang dia rasa dalam hati. Itulah yang dia terasa. Dia senyum dan dia gelak. Kalau dia tak ada rasa apa-apa, dia tak akan terus cakap. Dia sama ada berfikir, kenapa cakap macam tu? Sebab benda tu tak pernah terlintas pun kat kepala otak dia. Dia akan guna ayat tu. Kenapa cakap macam tu? Ataupun, dia terus tak layan. Yelah, okey, apa-apa je lah. Tapi, bila kita dah kahwin, kita tak boleh expect pasangan kita cakap semua on our face. Kalau suami kita ataupun isteri kita, okay? Yang dengar ni ada juga suami isteri. Kalau you ada isteri yang tak banyak cakap sangat, ataupun look everything normal, semua nampak okey, gelak sama-sama, kita pasangan jangan ambil advantage. Jangan kita rasa selesa. Dan jangan kita rasa macam, aku tak ada buat salah apa-apa. Isteri aku tak ada terasa dengan aku. Suami aku tak terasa dengan aku. Itu adalah titik mati dalam hubungan, di mana kita rasa kita bagus. Satu. Kedua, kita rasa
Perkahwinan kita dah terlalu bagus. Tak ada apa yang perlu diimprove. The moment bila dia pergi tanya lelaki dia tu, apa maksud dia? Dia dah mencabar keegoan dia. Satu. Kedua, dia tak puas hati. Dia nak suami dia. Dia bukan nak suami dia cakap dia salah, dia betul. Dia nak suami dia sokong dia. Bayangkan kalau waktu tu suami dia cakap, ada abang terasa sikit-sikit, tapi tak apalah. Apalah agaknya reaction dia kan? Untuk seorang eagle bila dicabar ego dia. Suami dia orang belajar agama. Suami dia kata, tak ada benda lah. Tak ada masa lah nak terasa benda kecil-kecil. Maksudnya suami dia terasa banyak benda kecil-kecil. Suami dia terasa banyak benda kecil-kecil. Kalau takkanlah ayat tu yang keluar daripada mulut. Takkanlah ayat tu yang keluar daripada mulut dia. Suami dia boleh rephrase balik ayat tu. Sebab kalau orang yang fikir benda tu tak pernah datang, tak pernah terlintas dalam kepala, kenapa dia cakap macam tu? Asal dia cakap macam tu lah. Itu fikir. Sebab kita cerita bila orang gaji besar ni adalah orang yang guna otak. Bila orang guna otak, dia dapat sesuatu perkara, dia akan senyap dulu. Transition senyap adalah gelak. Tapi benda tu ada. Dia tengah fikir macam mana aku nak cakap supaya isteri aku tak payah datang balik cerita pasal benda-benda ni. Tak nak dengar. Terlalu lama dah dia menyimpan terasa-terasa dan belajar untuk let go. Dia ajar diri dia untuk let go. Ini kan orang lelaki. Orang lelaki tak suka nak panjang-panjang cerita. Dia dapat lelaki yang baik, Alhamdulillah. Kalau dapat lelaki yang panjang cerita, mampus engkau. Akan terasa. Lelaki yang kalau panjang cerita, sebab ada ramai lelaki yang tak have sex dengan isteri dia. Bukannya tak nak, tapi tak ada perasaan. Nampak? Salah satu dia sebab adalah emosi. Tapi Kak K tak boleh cakap benda macam ni dekat kawan-kawan Kak K, dekat orang-orang yang tidak ada ilmu ni. Maksudnya dia tak tahu the real case. Ilmu ni ada dua. Satu yang kau pergi belajar masuk kelas. Satu lagi kau dengar real case. Kak K adalah audio packer. Aku tak suka nak baca buku. Kak K baca bila Kak K jumpa kes. Setiap kes, lepas tu Kak K kurang baca, Kak K jumpa terus kaunselor. Aku berkawan baik terus dengan doktor-doktor, profesor. Shortcut terus. Sebab tu Kak K tak risau kalau kaunselor datang kat Kak K ke apa. Sebab keliling Kak K ni kaunselor. Keliling Kak K ni doktor. Keliling Kak K ni pakar-pakar dalam bidang ni. Aku ni transition je. Sebab aku minat benda ni. Kak K minat benda ni. Kak K minat human behaviour. Daripada dulu Kak K minat. Even kat fotografi pun Kak K naik cepat sebab Kak K faham human behaviour. Dan Kak K treat klien Kak K based on dia punya human behaviour. Sebab tu Photolician naik sangat cepat. Isu dia sekarang ni patah balik kepada Eagle tadi. Kak K nak kita semua belajar kat sini. Kak K sendiri pun belajar. Bila suami dia cakap macam tu, Kak K balik kan, Kak K semayang taubat. Kita risau. Sebab apa yang kita sharing ni kadang bawa manfaat pada orang, kadang bawa malapetaka pada orang. Kak K risau sangat kalau apa yang Kak K sharing tu bawa malapetaka pada dia. Kan tak pasal-pasal bergaduh lelaki bini. So Kak K solat taubat banyak. Ya Allah, Tuanku, aku dah, mulut aku ni apalah boleh buat orang tu berantakan. Walaupun kita kata benda tu benda baik, tak semesti apa yang baik pada kita baik pada dia orang. Biar je lah. Biar je. Memang dia punya family macam tu, biarkan je. Until dia nak one point. Sebab dia tak kisah pun laki dia terasa ke, laki dia tak terasa ke, dia tak kisah. Sebab dia punya ayat adalah lambat nak tunggu laki aku. Aku buatlah semua. Ini ayat-ayat bukan Eagle je lah. Semua wanita-wanita dominan pun macam ni. Dia alihkan role suami dia sikit demi sikit tanpa dia sedar. Dia bawa role, dia tu take over terus role suami dalam perkahwinan. Dia tak letak langsung role lelaki dia kat situ. Dia rasa benda tu normal. Okey lah. Kalau dia rasa okey. Sebab apa objektif dia? Objektif dia adalah material. Orang-orang macam ni, impak dia bukan sekarang. Nanti bila kau dah tua. Sebab klien Kak K kan banyak range. Sampai 65, 70 pun ada. Bila Kak K, based on case Kak K tak sembang apa-apa kertas-kertas ke tak ada Tak payah sibuk nak uji kaji kalau tak ada case. Kak K on the real case. Apa yang dia buat masa muda, macam mana. Pattern ni, dominan ni lead kepada yang akhir nanti. Bila kau betul-betul pengakhiran dia tua nanti macam mana, kau akan rasa the emptiness dalam marriage. At that time, carilah segenap Al-Quran, segenap semua daripada segi agama. Engkau cuba memahami kat mana aku punya silap. What did I do? Sampai one point kau sedar, damn, aku tak boleh patah balik. Tapi Kak K cakap benda ni bukanlah pada semua. Allah tu dia nak bagi rasa detik kat hati tu, dia pilih. Bukan semua orang ada rasa detik kat hati tu, betul tak? Bukan semua orang ada rasa detik kat hati tu. So kalau kita dengar ni,
ada rasa detik ke hati nak check balik, nak start bagi role pada pasangan kita, syukur, Alhamdulillah. Kalau kita rasa kita dah bagus, let be. Biar je. Biar podcast Kak K ni berlalu di angin lalu. Sebab tak ada apa-apa impak pun pada korang. Doesn't mean apa yang Kak K share korang kena buat. Terpulang pada korang. Nak buat, tak nak buat, sudah. Kak K cuma share je on a real case yang Kak K ada. Okay, sampai sini saja. Banyak pula orang potong rumput lah apalah kat sini. I wish you all the best, okay? Nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum.